Assalamualaikum. Okey, saya akan terangkan untuk comparison antara Sanderby dan juga FGV yang kami buat. Okey, executive summary untuk tujuan kita buat executive summary adalah untuk kita analyse dan juga evaluate kekuatan suatu company. Senang cerita, kita nak buat comparison lah, kita buat perbandingan antara satu company dan satu company. Seperti yang mana kita tahu, company Sanderby dan juga FGV antara company yang paling besar lah dalam Malaysia. So kita amat bertuah lah sebab kita nak dapat orang cakap membuat kajian sedik antara tentang ekonomi dan financial kedua-dua company yang besar ni lah. Okay, next saya tunjukkan. Untuk pengetahuan semua, Sanderby Group lebih fokuskan bisnesnya kepada industrial, motors, pemotoran, logistik, transportation lah tu, dan juga healthcare. Ini antara empat dia punya cakap bidang dan juga yang focusing utama lah dalam sumber dia punya financial dan capital untuk dia punya company. Dan ini ikutkan dia banyak menyumbangkan kepada sektor negara juga, agak besar juga dia punya sumbangan. Untuk company FGV pula, mereka lebih fokus kepada plantation, pertanian, logistik juga, transportation semua, gula, sugar dan juga support business untuk menyumbangkan kepada sektor negara. Ni antara focusing mereka lah yang utama untuk orang cakap menambahkan dia punya ni lah income dan juga capital untuk company mereka. FGV dan Sanderby lebih kurang sama, cuma dia ada perbezaan dari segi FGV lebih penting kepada pertanian, di mana dan Sanderby juga lebih more kepada selain daripada pertanian lah. Di sini saya nak terangkan content annual report. Dalam content annual report saya, di mana FGV punya income statement adalah sebanyak 1,175,578. Total asset mereka adalah 17,966 dan 470 ringgit, di mana manakala liabilities mereka adalah 10,799,952 dan juga on equity mereka adalah 7,186,518. Ini adalah annual report untuk mereka bagi tahun 2021. Ada peningkatan jika nak dibandingkan dengan tahun 2020. Untuk Sanderby Berhad, income statement mereka pada tahun 2021 adalah sebanyak 1,530,000. Total asset mereka 28,487,000. Liabilities yang mereka terima, yang mereka tanggung adalah sebanyak 12,227,000. Dan juga honest equity yang mereka ada adalah 16,260,000. Sanderby agak dia punya capital dan juga dia punya pendapatan untuk tahun 2021 agak meningkat jika bandingkan pada 2020, disebabkan ialah faktor-faktor PKP, COVID. So 2021 agak improve lah kan. Terima kasih. Director Report FGV. Pada tahun 2021, syarikat pada dasarnya adalah syarikat pegangan pelaburan, terutamanya dalam bidang plantation dan downstream activity seperti trading, sugar, logistik, marketing, rubber processing, research and development activity dan berkaitan agriculture activity. Keuntungan syarikat FGV meningkat sebanyak 39% kepada 19.58 bilion berbanding tahun sebelumnya. Manakala keuntungan sebelum zakat dan cukai ia melonjak kepada 1.71 bilion berbanding
RM346.06 juta yang dilaporkan dalam tahun kewangan sebelumnya. Peningkatan ketara dalam prestasi adalah disebabkan terutamanya oleh harga MSM yang lebih tinggi ditambah dengan penambahbaikan daripada semua sektor. Chairman Statement FGV Group. Pada tahun 2021, FGV Group meningkat 2 kali ganda kepada RM1.8 bilion disebabkan harga MSM yang kukuh dan prestasi yang lebih baik dari gula dan logistik. Keuntungan operasi yang lebih tinggi terutamanya disebabkan oleh peningkatan margin produk sawit disebabkan oleh harga purata MSN yang lebih tinggi sebanyak 37%. Purata harga jualan gula meningkat sebanyak 12%, kadar pengendalian yang lebih baik untuk perniagaan penyimpanan dan pengangkutan. Ke arah menggunakan pendekatan kelestarian holistik, syarikat FGV kekal teguh untuk bersedia menerima pakan sepenuh holistik, pendekatan kemampanan yang akan mendorong FGV untuk memikirkan semula, menggunakan semula dan mereka bentuk semula perniagaannya, strategi untuk menjadi perdagangan berasaskan kemampanan, penerimaan holistik, pendekatan kemampuan meliputi semua program kemampanan untuk membolehkan FGV menjadi operasi perniagaan tanpa kesan. Syarikat FGV Group ingin meningkatkan komitmen terhadap tindakan perubahan iklim untuk perlindungan alam sekitar untuk mendatangkan hasil pengeluaran yang optimum, memperkukuhkan program pemulihan biodiversiti dan perlindungan hidupan liar untuk menjaga kelestarian. Kebolehan suaian kepada kesan dan risiko buruk alam sekitar yang akan mendatang seperti bencana alam. Dari segi sosial pula, syarikat FGV mematuhi kepada amalan buruh terbaik Best Labour Practice dan menegakkan hak asasi manusia, mempertingkatkan program buruh melalui gabungan buruh yang adil, kesaksamaan jantina, pemerkasaan wanita dan perlindungan kanak-kanak. Kesedaran di kalangan tenaga kerja, shareholder dan pengguna. Untuk tabik urus atau governance, syarikat FGV mengekalkan komitmen seluruh kumpulan melalui tabik urus dasar dan garis panduan kemampanan yang progresif. Integrasi yang kukuh di peringkat strategik dan operasi. Pematuhan kepada amalan, kemampanan dan pengurusan rangkaian bekalan. Promosi dan pengguna kemampanan melalui pensijilan kemampanan RSPO, MSPO, ISCC dan lain-lain. Penggunaan berterusan keseluruhan kumpulan dengan memantau dan menilai prestasi kemampanan secara berkala. Okey, untuk melengkapkan kami punya FGV Annual Report untuk 2021, kami ada membuat ratio analisis dan sedikit perbandingan dengan Sam Dalby. Okey, ratio analisis yang kami buat yang pertama adalah liquidity ratio. Okay, liquidity ratio ni untuk kita mengukur keupayaan FGV untuk cover perbelanjaan mereka. Okay. Dalam liquidity ratio yang pertama kita ada current ratio. Current ratio menunjukkan current ratio FGV menunjukkan sedikit rendah jika bandingkan dengan FGV. Itu bermakna kadar setiap ringgit untuk current liability hanya mempunyai yang lebih rendah daripada Sam Dalby. Yang kedua, receivable turnover. Receivable turnover di FGV lebih tinggi jika dibandingkan dengan Sam Dalby. Ini menunjukkan kualiti customer untuk bayar hutang mereka lebih baik di FGV jika dibandingkan Sam Dalby. Dan yang ketiga, inventory turnover ratio. Okay, inventory turnover ratio di FGV juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan Sam Dalby. Ini menunjukkan mereka menjual goods produk lebih cepat jika dibandingkan dengan Sam Dalby. Dan ini menunjukkan FGV menguruskan mereka punya stok dengan lebih baik. Okay, yang kedua, kita ada profitability ratio. Profitability ratio ni untuk kita mengukur income di FGV untuk tahun 2021. Dan kami cover 4 subtopik. Mana pertama, profit margin ratio. Profit margin ratio untuk tahun 2021 di FGV lebih tinggi jika dibandingkan
profit margin di Sime Darby. Yang kedua, asset turnover ratio. Okay, asset turnover ratio di FGV sedikit rendah, maksudnya efisiensi FGV untuk menggunakan aset dalam mengenerate sale lebih rendah lah jika dibandingkan dengan Sime Darby. Okay, yang ketiga, return on asset ratio. Return on asset ratio ini untuk mengukur kadar penggunaan aset tersebut. Okey. Jika tengok dengan data ROA di FGV lebih tinggi jika dibandingkan di Sime Darby. Itu menunjukkan FGV penggunaan aset ni lebih baik jika dibandingkan dengan Sime Darby. Okay, and the last one, earning per share. Sebagai shareholder, kita nak tahu pelaburan kita, portion pelaburan kita di company banyak mana. Okay, di FGV, untuk pelabur yang ada share di FGV, mereka akan menerima 32.09 sen per share. Ini menunjukkan ia lebih tinggi jika dibandingkan Sime Darby, di mana Sime Darby hanya 20.9 sen. Ratio yang ketiga adalah solvency ratio. Solvency ratio ni kita hendak mengukur tahap keupayaan FGV untuk survive untuk jangka masa yang lama. Okey, pertama kita mengukur dari segi debt to total asset ratio. Debt to total asset ratio di FGV 60% jika dibandingkan dengan Sime Darby 42.9%. Ini bermakna kadar hutang FGV lebih tinggi jika dibandingkan dengan Sime Darby. Okay, yang kedua, kita ukur dari segi time interest earn ratio. Time interest earn ni menunjukkan di FGV pada tahun 2021 menunjukkan hanya 4.3 times. Manakala Sime Darby 21.8 times. Ini menunjukkan Sime Darby mempunyai duit yang cukup untuk membayar hutang dan meneruskan pelaburan dalam bisnes ini lebih baik jika dibandingkan dengan FGV. Okey, sebagai kesimpulan, terdapat beberapa advantage di FGV seperti profit margin yang lebih tinggi iaitu 6.01% dan juga earnings per share 32.1 sen, di mana ia sangat menguntungkan untuk pelabur-pelabur melabur di FGV di masa akan datang untuk for the long term investment. Tetapi FGV perlu aware ataupun perlu berjaga-jaga kerana kadar hutang mereka melebihi 50%, di mana maksudnya kadar hutang dia, kebergantungan hutang terhadap aset itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Sime Darby. Okey, setakat itu saja ulasan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih.